بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة. آمين. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, yang dimuliakan sahibul fadilah, tuan pengurusi, ahli jawatan kuasa surau, para jamaah, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pertama-tama dan selamanya marilah sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur lagi dan lagi atas segala nikmat kurniaan Allah. Allah beri kesihatan yang baik pada kita. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kelapangan, kehidupan, rezeki. Dan antara nikmat yang besar yang Allah kurniakan kepada kita ialah nikmat mentaati perintah Allah. Nikmat apabila dapat kita datang ke rumah Allah. Nikmat apabila dapat kita sembah Allah, kita sembahyang sujud pada Allah. Nikmat apabila kita dapat membaca kalam Allah. Nikmat apabila kita boleh menyebut dengan lisan kita nama-nama Allah, berzikir, bertasbih dan sebagainya. Maka ini adalah nikmat yang besar yang Allah kurniakan kepada kita. Jadi kita kena syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan lisan menyebut Alhamdulillah, dengan perbuatan kita mentaati, menjunjung perintah-perintah Allah dan meninggalkan segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kepada kita kejayaan di dalam dunia dan kita mendapat kejayaan juga di hari akhirat sana. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, InsyaAllah pada malam ini seperti biasa kita akan sambung pengajian menggunakan kitab Hadis Arba'in An-Nawawiyah. Hadis Arba'in, hadis 40 An-Nawawiyah, nisbah kepada Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Jadi Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala yang namanya ialah Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, yang wafat pada tahun 676 Hijrah. Kita sambung pada hadis yang ketiga. Hadis pada malam ini diriwayatkan oleh seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhumah. Kalau hadis sebelum ni, hadis nombor 2, kita sebut tentang hadis panjang, hadis tentang datangnya Jibril alaihi salam dalam rupa satu orang yang dia bertanya akan beberapa soalan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan? Itu hadis nombor 2. Perawinya iaitu Umar bin Khattab radhiyallahu an. Yang ni hadis nombor 3 ni anak dia. Anak kepada Umar bin Khattab radhiyallahu an. Umar yang kita dengar, kita pernah baca sejarah dia tentang bagaimana ketika awalnya dulu dia menentang Islam, ketika mana awal dulu dia adalah antara orang yang nak bunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya masuk Islam beliau dengan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian menjadi satu orang yang hebat dalam Islam sehingga beliau dilantik menjadi khalifah yang kedua
setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an. Baik, pada malam ini kita nak bicara hadis yang perawinya anak beliau. Itu namanya ialah apa dia? Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma. Bila kata radhiyallahu anhuma, maksudnya semoga Allah meridai kedua mereka. Kita kadang-kadang dengar radhiyallahu anhu, orang sebut kan. Kadang-kadang kita dengar radhiyallahu anhuma. Kadang-kadang kita dengar radhiyallahu anhum. Kadang-kadang kita dengar radhiyallahu anha. Kenapa tukar-tukar ustaz? Kerana berbeza pada orang tersebut. Kalau lelaki seorang, kita panggil radhiyallahu anhu. Kalau perempuan seorang, radhiyallahu anha. Kalau main nama Aisyah, jangan sebut radhiyallahu anhu, radhiyallahu anha. Apa maksud dia? Itu jumlah doa, semoga Allah meridainya. Kalau kedua orang, radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai kedua-dua mereka. Huma tu dua orang. Kalau ramai, radhiyallahu anhum. Kalau ramai perempuan, radhiyallahu anhunna. Kalau dua orang perempuan, radhiyallahu anhuma. Itu dalam bahasa Arab disebut huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Jadi itu doa. Bila dalam hadis disebutkan radhiyallahu anhuma, maksudnya perawi itu Islam, bapa dia pun Islam. Macam hadis ni, Abdullah bin Umar bin Khattab. Jadi Abdullah Islam, Umar pun adalah Islam. Ada juga sahabat yang tak ada, ayah dia bukan Islam, dia sahaja yang masuk Islam. Maka bila kita sebut nama dia, radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridainya. Baik. Jadi Abdullah bin Umar bin Khattab ini, dia ini adalah salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana lahirnya 10 tahun sebelum hijrah. Dia lahir 10 tahun sebelum hijrah. Hijrah ni apa dia? Nabi SAW berpindah daripada Mekah pergi ke Madinah. Jadi maksudnya masa Nabi di Mekah tu, dia dah lahir dah. Dia dah lahir 10 tahun sebelum waktu hijrah. Bermaksud ketika hijrah tu, dia berumur berapa? 10 tahun. Dan Nabi SAW duduk di kota Madinah berapa tahun tuan-tuan? Nabi duduk di Madinah 10 tahun. 10 tahun di kota Madinah. Dan Nabi SAW pun wafat ketika mana berada di Madinah, ketika umur Nabi 63 tahun. Maka Abdullah bin Umar Al-Khattab ini, ketika Nabi SAW wafat, beliau dalam lingkungan umur berapa? 20 tahun. Maksudnya masa Nabi hijrah pergi Madinah, dia baru budak umur 10 tahun. Dan dia ni seangkatan, sebaya dengan siapa dia? Dengan beberapa orang sahabat-sahabat lagi. Antaranya Abdullah bin Abbas. Dia Abdullah ni, kalau pada zaman Nabi ada beberapa orang. Dia dipanggil Abadillah. Ada beberapa Abdullah. Abdullah yang pertama, Abdullah bin Umar bin Khattab ni, perawi hadis ni. Anak siapa? Anak Umar, Sayyidina Umar Al-Khattab. Nombor 2 ada Abdullah bin Abbas, yang kita masyhur dengan gelaran Ibnu Abbas, kan? Kita biasa selalu dengar juga kan, Ibnu Abbas ni. Siapa dia? Antara sahabat yang pandai dalam bidang tafsir, bidang Al-Quran, memang mahir. Allah lapangkan dada dia, dan Nabi SAW pun berdoa untuk diberikan
futuh kepada ilmu dia. Yang ketiga ada Abdullah apa lagi? Abdullah bin Zubair. Anak siapa dia? Zubair radhiyallahu an. Abdullah bin Zubair. Nombor 4 anak siapa? Anak Abdullah bin Amr bin As. Dan yang kelima ada namanya Abdullah bin Mas'ud. So ada 5 orang lah. Boleh ingat tak? Saya ulang. Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Amr bin As, Abdullah bin Mas'ud. Antara mereka 5 orang ini, 4 orang yang pertama tu semua ni lingkungan sebaya. Umur 10, 11, umur tu. Masa Nabi SAW hidup tu, ketika Nabi di Bumi Madinah, mereka ni dalam lingkungan tu. Maka Nabi SAW wafat pun mereka dalam belasan ke-20 tahun. Siapa dia 4 orang ni? Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Amr bin As. Adapun Abdullah bin Mas'ud, beliau ni bukan budak kecil. Abdullah bin Mas'ud ni dia orang yang berumur. Sebab itu bila nak bezanya, anak-anak yang lain ni, yang kecil-kecil ni, mereka nama dia Abdullah, tapi mereka masyhur dengan gelaran dipanggil dengan Ibnu Abbas, lagi Ibnu Zubair, lagi Ibnu Amr bin As, lagi Ibnu Umar. So digelarkan dengan Ibn, anak pada Umar, anak. Tapi Abdullah bin Mas'ud ni kebiasaannya mereka akan sebut dengan nama dia, untuk membezakan kata dia ni orang yang berumur, sedangkan mereka yang lain 4 ni adalah orang yang kanak-kanak ketika Nabi SAW masih hidup. Baik, jadi beliau berumur 20 ketika bila Nabi SAW meninggal. Maksudnya remaja lagi ya. Abdullah bin Umar ni termasuk dalam remaja. Dan dia ni, apa hubungan dia dengan Nabi SAW? Kakak dia kahwin dengan Nabi. Siapa dia kakak dia? Kakak Abdullah bin Umar ni. Maksudnya anak Umar. Anak Abu Bakar ada kahwin dengan Nabi kan? Nama Aisyah radhiyallahu anha. Anak Umar ada kahwin dengan Nabi tak? Ada. Nama dia Hafsah radhiyallahu anha. Jadi Hafsah tu, Hafsah bintu Umar, anak pada Umar. Jadi kakak dia ni adalah isteri Nabi SAW. Jadi maksudnya dia pun rapatlah dengan Nabi SAW. Dan beliau ini meriwayatkan hadis sekitar 1630 hadis. Kalau sahabat paling banyak meriwayatkan hadis tu Abu Hurairah, 5,376 hadis, lebih kurang 5,300 lebih. Itu paling banyak. So antaranya yang ni Abdullah bin Umar ni, beliau meriwayatkan hadis sebanyak 1630 hadis. Dan Umar ini, kata Aisyah radhiyallahu anha, Abdullah bin Umar ini adalah orang yang wa kana mulaziman li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia ini adalah orang yang mana paling banyak mengikuti sunnah-sunnah Nabi dalam hidup. Orang yang macam kalau cara Nabi berjalan, dia pun akan tiru cara Nabi berjalan. Nabi suka pakai baju apa, dia akan pakai baju tu. Kalau Nabi suka makan apa, dia akan usaha untuk makan, suka benda tu. Jadi dia ni adalah orang yang mulaziman di Rasulullah, orang yang sentiasa bersama dengan Nabi, dan dia iltamasa at-tamassuk bisunnati, dan dia ni satu orang yang berpegang dengan sunnah Nabi SAW. Dan antara lagi sifat-sifat beliau ni satu orang yang suka bersedekah. Sehingga kan dalam kitab menyebutkan satu ketika Muawiyah radhiyallahu an, dia pernah menghantar 100,000 dirham kepada beliau, dan tak sampai dalam masa
1 tahun dia telah habiskan duit. 100,000 dirham. Buat apa? Dia telah infakkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan beliau ini satu orang yang wakana yatawadda'u li kulli salatin. Antara ciri-ciri dia, sifat Abdullah bin Umar ni apa lagi? Dia ni satu orang yang menjaga wuduk dia. Dia akan berwuduk untuk setiap sembahyang. Syadidal khawfi minallah, sangat takut pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dia ini seorang yang wakana zahidan, satu orang yang berzuhud, dan dia tidak mau diberikan apa-apa tanggungjawab kerajaan pada dia. Sebab pernah satu ketika mereka nak lantik dia untuk memegang jawatan khalifah, tapi dia tak mau. Nak pegang jawatan khalifah ni setelah ayah dia. Sebab setelah Nabi SAW wafat, siapa yang jadi khalifah? Abu Bakar. Lepas Abu Bakar, Umar. Lepas Umar ni mereka ada cadangan untuk lantik dia, hang jadi khalifah lah, sebab ganti ayah hang. Dia tak mau. Sebab dia ni satu orang yang sangat takut dengan amanah-amanah yang diberikan, maka dia bagi kepada orang lain. Maka kerana itu setelah Umar dilantik siapa dia? Uthman. Setelah Uthman dilantik Sayyidina Ali radhiyallahu anhum. Semoga Allah Ta'ala meridai mereka semua. Dan beliau ini wafat ketika umur 83 ataupun 84. Tahun 73 ataupun 74 Hijrah. Ketika itu beliau berumur 84 tahun. Beliau berumur 84 tahun. So itulah sedikit ringkas tentang perawi kita pada malam ini. Kurang-kurang balik ni kita boleh tahu ada satu orang sahabat lagi. Semalam kita cerita tentang Umar Al-Khattab, kan? Macam mana silsilah hidup dia dan sebagainya. Hari ini kita cerita juga tentang anak dia pula. Kita dapatlah tahu sikit sebanyak, kan? Selain daripada kita hanya mendengar hadis, kita juga mengetahui sikit sebanyak perawi kehidupan perawi hadis tersebut. Bolehlah sampai pada orang. Ini kami dengar tentang hadis daripada Abdullah bin Umar. Siapa dia Abdullah bin Umar? Anak Umar Khattab. Dia ni siapa? Dia ni satu orang yang zuhud, satu orang yang sifat-sifat dia warak, satu orang yang memang ittiba' dengan sunnah Nabi SAW ni sangat kuat. Dan dia ni satu orang yang suka bersedekah, satu orang yang menghafal hadis Nabi, 1000 lebih hadis dia hafal. So sedikit sebanyak pengetahuan kita dapat tambahkan dengan apa dia? Mengetahui nama-nama sahabat-sahabat Nabi SAW. Boleh nah? Baik. Kata Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar. Ni kata Abdullah ni, aku dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, buniyal islamu ala khamsin, dibina Islam itu atas 5 perkara. Apa maksud dibina ni? Maksud dibina ini adalah asas dia. Binaan Islam ni terbina atas 5 rukun. Disebut 5 rukun Islam lah. Apa dia? Yang pertama, syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Yang pertama ialah bersaksi bahawasanya tidak ada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad adalah pesuruh Allah. Tuan-tuan, bila kita sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sebab kadang-kadang ada orang sebut la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Bukan Muhammadar, Muhammadur Rasulullah. Kalau asyhadu, syahadah tu kan, kita baca dalam tahiyat tu kan, ataupun dalam azan tu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu beza lah.
Bagi orang dia pakai sama je kan. Apa salah ke Ustaz? Salah dari segi apa dia? Dari segi nahwu, dari segi bacaan dia tak betul lah. Walaupun taklah mengubahkan makna. Makna betul lah. Tetapi kalau orang dengar sekali mbah tu orang kata ni tak mengaji ni. So kita nak mengaji ni kita kena belajar lah kan. Cara sebutan yang betul. Kalau la ilaha illallah Muhammadur. Kalau asyhadu di depan, sebab dia ada anna di depan tu. Asyhadu wa asyhadu anna. Anna ni dia menasabkan isim, merafa'kan khabar. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia tak boleh baca pula wa asyhadu anna Muhammadur, tak boleh. Boleh faham lah, tu beza lah. Nak baca Muhammadun ke, nak baca Muhammadan. Kalau la ilaha illallah Muhammadun. Kalau asyhadu Muhammadan. Boleh faham lah? Baik. Jadi yang pertama kata Nabi SAW, asas Islam itu ataupun kita sebut sebagai rukun Islam yang pertama adalah bersaksi bahawasanya tiada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad itu adalah pesuruh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang ni syahadah lah. Bagi orang yang dia Islam, dia nak masuk Islam, maka dia kena mengucap kalimah. Macam mana kalau orang yang dah masuk Islam ataupun lahir-lahir dah Muslim? Dalam kitab ni menyebut amma man wulida musliman. Adapun orang yang mana lahir-lahir Islam. Kita lahir-lahir Islam kan? Dia tak? Mak ayah kita Islam, tok nenek kita Islam, maka kita pun lahirlah Islam. So kita lahir-lahir tak ada pun mak kita ajak kerja isi, mengucap, ada tak? Ada pun kan? Maka kerana tu disebutkan di sini, wa amma man wulida musliman fayusannu lahu an yuntiqaha bilisanihi walau fil umrati marratan. Sunat dia menyebut dengan lidahnya syahadah ini walaupun sekali. Hukum dia apa dia? Sunat. Tapi kalau kita tak sebut pun dah dikira apa dia? Dah dikira Islam lah kan. Tapi sunat juga kita menyebut. Tapi dalam hidup kita ni banyak kali kita sebut kan. Sebab apa? Syahadah ni tak sah kalau tak sebut. Sehari paling kurang berapa? Paling kurang 5 kali kena sebut. Betul tak? Waktu bila? Waktu ku semayang lah kan. Pasal syahadah tu dia termasuk dalam rukun dalam sembahyang. 13 rukun sembahyang, antaranya apa dia? Membaca tahiyat akhir. Tahiyat akhir tu sampai mana? Kita sebut tu daripada at-tahiyyat tu sampailah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sampai situ tahiyat. Bukan fil alamin innaka Hamidum Majid. Tahiyat sampai mana? Sampai situ. Lepas tu Allahumma salli ala Muhammad, itu rukun juga. Membaca selawat pada Nabi dalam tahiyat akhir. Sampai situ wajib. Jadi kalau siapa-siapa tak baca sampai Allahumma salli ala Muhammad, maka tak sah semayang dia. Dia semayang lah bunyi khusyuk sampai dahi hitam habis. Tapi tak baca tahiyat. Dia duduk diam je. Maka tak sah sembahyang dia. Jadi syahadah tu kena sebut lah. Tu salah satunya rukun sembahyang. Di mana? Baik. Kemudian kata Nabi SAW, dan rukun yang kedua ialah wa iqamis salah, mendirikan sembahyang. Apa maksud mendirikan sembahyang ni? Maksudnya ai adauha fi waqtiha bi arkaniha wa syara'itiha. Menunaikan sembahyang di dalam waktunya. Menunaikan sembahyang di dalam waktu. Dia ada waktu dia. Kita bukan boleh sembahyang ikut suka. Ada syarat-syarat dan tertib dia. Kalau kita nak buat sendiri tak boleh juga. Contohnya satu orang dia kata, aku rasa kuat lah, aku rasa hari ni seronok, aku nak sembahyang subuh 4 rakaat lah, boleh tak?
Dia ikut dia lah. Dia kata aku kuat. Takat duanya lah 5 minit je aku nak semayang 15 minit lah. Boleh tak dia buat itu? Jadi dia semayang subuh 4 rakaat. Tak boleh. So dia maksudnya dia tak boleh melakukan semayang itu dengan ikut hawa nafsu dia. Ataupun bila-bila dia nak semayang. Tak boleh juga. Sebab apa? Sebab dalam Al-Quran pun Allah SWT sebut, Inna salata kanat 'alal mu'minina kitabam mauquta. Sesungguhnya sembahyang itu wajib atas mukmin itu sebagai satu ketetapan yang ditetapkan waktunya. Dia ada waktu dia. Subuh tak boleh sembahyang waktu sekarang, kena tunggu waktu subuh. Dan waktu dia tu juga ada had. Sampai mana? Sampai terbit matahari. Terbit matahari keluar dah waktu dia. Bila keluar waktu dia, maksudnya apa dia? Hang dah dikira tidak menunaikan semayang dalam waktu. Walaupun dia semayang juga. Dia kata saya semayang apa? Kira berapa? Pukul 8. Nah, pukul 8 tu memanglah semayang. Tapi dah tak kira apa dia? Dah tak kira tunai. Dia jadi apa dia? Dia jadi qadha. Jadi kerana itu, rukun dalam Islam ialah memelihara sembahyang. Wa iqamis salah, Allah Ta'ala sebut. Dan apa makna sembahyang ini? Dari segi bahasa, sembahyang ni makna dia doa. Dari segi syarak, sembahyang adalah aqwalun, beberapa perkataan, wa af'alun, beberapa perbuatan, muftatahatum bitakbir wa mukhtatamatum bitaslim. Apa itu sembahyang? Kalau orang tanya sembahyang tu apa? Sembahyang ni adalah beberapa perkataan, beberapa perbuatan yang dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam. Jadi itu dia ada syarat-syarat dia. Dia mesti kena mula dengan takbir, akhir dengan salam. Jadi tuan-tuan, ada hari ni orang dia kata saya sembahyang juga. Sembahyang macam mana tu? Dia kata sembahyang pakai niat. Tuan-tuan bisa dengar tak? Ada kan? Geng ni depa mahir dalam niat. So dia kira sembahyang ni apa dia? Masuk tu hang niat je. Aku sembahyang zuhur. Ada selesai. Kacau itu kan. Maksudnya dia tak faham. Ta'arif sembahyang tu apa dia? Bukan sekadar niat. Niat salah satu rukun sembahyang. Tapi bukan hanya niat itu dah dikira sembahyang. Tak boleh. Niat itu termasuk rukun sembahyang. Dan bukan sembahyang itu saja, niat saja. Dia ada qaul, beberapa perkataan. Dia ada perbuatan, pergerakan, kena ada. Dimula dengan takbir. Kalau orang masuk sembahyang dia tak takbir, tak jadi. Ya. Dan takbir ni tuan-tuan apa dia? Dia termasuk dalam rukun qauli dia panggil. Dalam sembahyang ada berapa rukun? 13. Betul tak? Dalam 13 ni ada 5 dipanggil rukun qauli. 1 dipanggil rukun qalbi, hati. Baki dipanggil rukun fi'li. Rukun qauli, rukun qalbi, yang baki itu rukun fi'li. Rukun qauli ni apa dia? Perkataan. Rukun qalbi apa dia? Niat. Niat tu dalam hati. Fi'li tu apa dia? Perbuatan. Tu kena ada semua tu. Dan dia kena tahu mana satu rukun qauli, mana satu rukun fi'li. Kalau kita tanya, dia tanya, adik, sembahyang tu rukun pertama apa? Dia kata yang pertama sekali takbiratul ihram. Takbir tu macam mana? Ini lah kita Allahu Akbar, kan? Yang ni bukan takbir, yang ni mengangkat tangan. Takbir tu apa? Ucapan. Takbir termasuk dalam rukun qauli, ucapan. Jadi kalau satu orang dia sembahyang, dia diam macam ni lah. Kan? Dia angkat tangan ni. Imam angkat tangan, imam takbir Allahu Akbar. Dia pun di belakang. Dia dikira takbir tak tu tuan-tuan? Tak kira. Dia kata tak dengar suara pun. Dia takut
sebutlah hati. Lah, bila takbir tu jadi rukun hati, rukun qalbi, tak ada ah. Dia rukun qauli, perkataan, kena sebut dengan lidah. Sehingga kan dalam kitab sebut wajibu ayyusmi'a nafsahu, wajib dia kena dengar telinga dia. Jadi kena sebut kuat. Tapi janganlah kuat macam tu imam. Kan? Jadi kalau kita sebagai makmum pun di belakang kena sebut kurang-kurang telinga kita dengar. Allahu Akbar. Itu baru takbir. Begitu juga kelima-lima rukun ni. Apa dia? Rukun qauli ni. Takbiratul ihram, membaca surah Fatihah. Ketiga apa? Membaca tahiyat akhir, membaca selawat dalam tahiyat akhir. Nombor 5, memberi salam. Ada orang sembahyang dia bagi salam je ni. Imam assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Dia pun belakang jadi salam tak? Tak jadi. Walaupun dia kalih kepala dah kanan, kalih kepala kiri, tak jadi. Maksudnya dia tak memberi salam. Salam tu apa dia? Perkataan. Salam ni bukan perbuatan. Ini sunat je, kalih kanan, kalih kiri. Yang wajib tu apa dia? Ucapan salam tu. Jadi yang wajib apa dia? Assalamualaikum warahmatullahi. Salam pertama tu wajib. Jadi kena sebut. So berapa ramai kadang-kadang kita kalih kita bagi salam kan? Habis tampak dia bagi salam macam ni lah. Tak dengar suara. Maka tak jadi salam. Lepas itu kena belajar untuk membetulkan sembahyang. Kita nampak macam simple kan? Alah, sembahyang je lah. Memang betul sembahyang je lah. Kalau hang sembahyang jalah macam tu, tak dapat apa. Sembahyang kita tu jadi apa dia? Tak sempurna. Dan dalam sembahyang pula ada apa dia? Ada rukun, ada syarat, ada sunat hay'ah, ada sunat ab'ad. Itu semua dalam bab sembahyang. Bila kita mengaji, kita ulang kaji balik. Kadang-kadang bukan tak mengaji dah kan. Tapi lama dah dulu, tapi dia lupa balik. Sama juga dengan surah Fatihah. Rukun apa? Rukun qauli, perkataan. Maka bila kata rukun perkataan, dia tak boleh baca dalam hati. Berapa ramai hari ni maaf cakap tuan-tuan, kita semayang, jadi dia duduk di belakang imam, dia tak baca surah Fatihah. Kalau kita mazhab Syafi'i lah kan, biar kalau kita ni mazhab Syafi'i, maka makmum pun wajib kena baca Fatihah, wajib. So imam dah habis kan, waladdallin, amin. Imam sunat diam seketika, diam sat. Pasal apa diam tu? Bagi masa kurang pada makmum untuk baca surah Fatihah sendiri. Kena baca. Dan dia duduk diam macam ni. Habis mai kita tanya dia, baca Fatihah tak tadi? Baca? Tak dengar pun. Saya baca lah hati lah. Kacau lah. Kan? Tak sah lah sembahyang macam tu. Jadi kalau kita tak tahu surah ni, moga-moga Allah ampunkan. Jadi kena tahu benda tu. Jadi macam mana nak buat? Kena baca secara lisan. Maksudnya kena sedikit kuat sekadar kita sendiri dengar. Tapi jangan kuat pula. Ada orang yang beritahu, Ustaz kata kena kuat no, dia baca punya derah no. Alhamdulillahirabbil alamin. Dia jadi imam. Seorang tak apa, 10 orang macam tu. Jam lah tu imam kan. Aku imam ke apa imam sekarang? Jadi baca kuat tu, tapi tidaklah kuat sehingga mengganggu orang lain pula. Ada orang dia punya bacaan kuat tu sampai ganggu. Dia pula main was-was. Kacau. At-tahi dia ni dah fil alamin innaka hamidum majid, ulang sekali lagi tahiyat. Pasal dia punya at-tahi tu, dia ni punya was-was pula. Jadi kita ada sebelah pun kacau, ulang balik tahiyat. Asal macam aku pula yang tak betul. Kacau. So maksudnya kita telah mengganggu orang. So kena belajar benda tu. Jadi sebab itulah Nabi SAW sebut Islam tu apa dia? Wa iqamis salah, mendirikan sembahyang. Bila kata mendirikan sembahyang ni tuan-tuan, berapa ramai hari ni kita tengok orang Islam kan, menjadikan ya, tapi dia tak tunaikan
semayang. Berapa ramai hari ni orang anggap alah semayang tu. Hari ni kita ni penat ni. Hari ni sekarang ni masyarakat niaga susah, bekerja susah, nak dapat duit pun susah. Jadi dia kata semayang tu nantilah, dia kata. Kan? Ada pula berniaga contohnya macam maaf cakap kan, berniaga pasal malam apa kan. Maghrib tak pergi. Dia duduk pasal apa? Dia kata waktu 7 ni, 7:30 ni, waktu time peak hour ni. Maksudnya time tu lah orang duduk balik kerja. Orang kilang berhenti main, semua pakai duduk sambak. Belum balik rumah sehingga pasal malam dulu, betul tak? Kalau tuan-tuan pergi, kita pergi waktu bila? Waktu tengah malam ni. Waktu baru nak malam tu, pukul 7 tentu ramai. Pasal orang balik kerja, terus apa dia? Malam ni tak payah masak lah. Tak payah keluar lah. Terus singgah, beli satu macamnya. Terus balik, tak turun dah. Betul tak? So kadang-kadang, kita punya duk sibuk masa tu sampai maghrib berlalu macam tu. Lepas tu dia kata apa dia? Dia kata, Allah Ta'ala faham. Kita ni kan susah. Tuhan tu bukannya zalim. Tuhan tu Ghafurur Rahim, dia dah. Allah Maha Pengampun. Allah tahu kita ni susah cari rezeki. Bukan tak semayang, dia kata, sekali aku balik, aku semayang lah sekali dengan isyak. Aku buat isyak, lepas tu aku qada lah balik apa dia? Aku qada lah balik maghrib. Silat-silat dia kata apa dia? Aku jamak satu hari tu. Ada apa tu? Habis isyak, habis mandi apa semua dah makan dah, dia semayang. Anak kata awak pun semayang lama kan? Daripada subuh tu, dia qada. Dia panggil jamak apa tak tahu kan? Kita boleh jamak ni pun Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak lah. Tu pun ada syarat-syarat dia banyak kan. Dia kerana alasan kerja, kerana alasan itu ini, dia kata dia sibuk. Maka macam tu kita buat. Boleh tak? Tak boleh kan. Sedangkan dalam hadis Nabi SAW, baginda menyebut apa dia? Barang siapa yang mengqadakan sembahyang dia di luar waktu, dia akan diam dalam neraka Allah selama 1 hukuk. Bukan tak semayang ni. Nabi bagi ancaman ni, orang tu apa dia? Dia semayang tapi di luar waktu. Maksudnya semayang maghrib dah habis lah. Sagi isyak dia baru dia semayang. Waktu isyak baru dia semayang maghrib. Nabi kata apa dia? Dalam fadail amal ada, dalam bab fadilat semayang tu, Nabi bagi ancaman, barang siapa yang qada semayang dia di luar waktu, dia akan duduk dalam neraka selama 1 hukuk. 1 hukuk bersamaan dengan berapa? Sahabat tanya. Nabi kata lebih kurang 80 tahun. Itu bukan tak semayang. Orang yang dia mensia-siakan semayang. Kenuri kan? Kenuri kan? Zuhur tu time tu lah ramai orang main sampai dia ketiga pakai dia tuan rumah itu kan. Kira seluk ni orang kata apa? Salam kau kan. So dia duk jaga tu sampai pukul 4, dia kata tak larat lah. Lagi asar baru dia semayang zuhur sekali. Kita anggap semayang ni sebagai satu benda yang tak ada apa. Sedangkan Nabi SAW punya ambil berat tentang semayang ni, hatta kan dalam perang pun masuk waktu kena semayang. Sebab itu ada dalam fiqh nama dia Salatul Khawf. Solat apa? Solat takut. Solat dalam peperangan. Maksudnya tengah perang tu dah masuk waktu dah. Kalau boleh solat jamak, dijamak kan. Kalau dah jamak tu pun kadang-kadang perang sampai seharian tu, dah nak habis waktu dah nak senja ni, aku Zuhur, Asar tak semayang lagi ni. Maka kena semayang juga ketika tu. Maksudnya macam mana? Dia ada cara semayang dia kan. Boleh berjalan, boleh berlari dan sebagainya. Tapi ada syarat-syarat dia. Macam mana? Boleh pegang senjata. Ada semayang sampai macam tu. Pasal apa? Hatta kan Nabi kata orang yang sakit pun selagi dia akal dia masih sihat, Nabi kata kalau kamu tak boleh semayang berdiri, semayang duduk. Kalau tak boleh duduk, semayang baring. Kalau tak boleh semayang baring, semayang melintang. Kalau tak boleh semayang melintang, semayanglah dengan pergerakan. Kalau tak boleh dengan mata. Kalau tak boleh dengan mata, dengan hati. Sampai macam tu sekali. Ada tak Nabi kata sakit tak apa, nanti sihat qada lah kan? Pasal tak tuan-tuan, kadang-kadang kita lah pergi ziarah orang sakit apa kan, pergi hospital, kita ni pun duk mengaji kan, tahulah sikit sebanyak hukum, kita pilih nasihat dia ni nanti masuk waktu kita semayang lah noh.
Sekejap lagi bagi tak ajak cara dia nak ambil ni. Kawan sebelah cuit. Hang ni pun bukan waktu sekarang nak suruh dia semayang. Dia duduk tengah sakit tu. Hang tak ada bahasa kita kan. Hang ni saya tak mau sebut tu. Kan? Waktu orang Penang ni dia kasar sikit. Hang ni tak fikir ke? Dia duduk tengah sakit tu dengan kaki terangkat atas. Dengan balut satu badan. Hang nak suruh dia semayang. Hang ni apa punya kadang orang kita sampai macam tu dia cakap. Kita pun sekarang ni yang mana yang betul? Kita pun rasa macam aku cakap ni silap lah. Dia dah terlantar accident, kaki balut atas tu, duk tersangkut macam tu. Kena semayang tak lagi tuan-tuan? Kena semayang tak? Kena semayang. Kita pun peringatlah dia semayang. Bagus hak tu yang sepatutnya. Kita pula kena marah. Hang ni tak fikir ke dia duduk tengah sengsara macam tu. Lepas ni dia sihat, dia kotorlah semayang dia. Apalah dia kata kita. Sebenarnya orang yang betul-betul prihatin, dia akan buat macam mana? Dia akan peringat dia. Nanti masuk semayang dah. Kalau tak boleh apa dia? Kalau orang lagi bagi waris ni, yang jaga tu apa dia? Dia tolong ambil udukkan dia. Ada cara dia kan? Kalau dia dah terlantak macam tu, terbalut semua, nak buat macam mana? Boleh tayamum. Kan? Boleh tayamum. Dia tak boleh bergerak macam mana? Lah, kita tolong tayamumkan untuk dia. Buat giliran. Hari ni Abang Long pergi tolong tengok adik Sat. Esok Abang Ngah pergi tolong tengok dia. Pasal apa? Tengok apa? Tengok bagi dia semayang. Tu cara dia. Kan? Kita berasa macam tak apa. Tak apalah esok nak umban dia dalam tu. Kan? Jadi kerana tu, kita yang prihatin maksudnya apa dia? Kita menjaga dia dalam urusan perkara agama ni. Sebab apa? Hak tu Allah tak maafkan. Kan? Perkara semayang ni Nabi SAW menganggap satu perkara yang sangat-sangat berat. Sehingga kenapa dia? Nabi SAW tak pernah tinggalkan solat berjemaah. Bahkan Nabi bagi beberapa ancaman lagi tentang orang yang tinggalkan semayang. Berat tu. Jadi kerana tu, sebab itulah wa iqamis salah ni maksudnya jaga semayang sungguh-sungguh. Kita pun hak yang dah jaga semayang ni, kena jaga lagi apa dia? Kalau sebelum ni kita mungkin mai lambat, usahakan datang awal. Kalau dah datang awal sebelum ni, kita mai waktu bila? Azan baru kita bangun ambil uduk sebagai. Lepas ni apa dia? Bangun lagi step yang tinggi apa dia? Dia dah bersedia sebelum lagi dia azan. Sebelum azan dia dah datang. Itu maksudnya ke arah yang lebih baik. Jadi cuma apa dia? Kita kena pesan pada diri kita, pesan pada anak-anak ni, jangan jaga semayang. Kan? Anak-anak kita ni dah meningkat dewasa, ajarkan dia kepentingan semayang. Hatta kan Nabi SAW pesan apa dia? Muru auladakum bis salah wahum sab'u sinin. Perintahkan anak kamu semayang ketika umur berapa? 7 tahun. Wadribuhum. Nabi kata apa dia? Pukul mereka kalau tak semayang, wahum ma'asyru sinin. Ketika umur 10 tahun. Kalau hari ni kita tak pukul mereka tuan-tuan, takut-takut zaman sekarang ni lagi menakutkan. Kan? Betul tak tuan-tuan? Ni kita yang sekarang ni zaman 2024 ni pun dah zaman macam-macam dah. Kan? Hak tu duk main macam-macam dah. Macam mana 10 tahun, 20 tahun lagi anak ketika di usia masa tu mereka nak meningkat remaja. Kalau hari ni kita tak bagi didikan asas sungguh-sungguh ni, jaga ni, paling-paling kurang hang nak jadi apa pun, tak apalah, hang nak buat macam mana pun tak apalah, hang nak merempit ke apa, aku tak kisah. Tapi aku nak hang pesan, aku nak pesan ke hang apa perkara. Apa dia? Hang jaga sembahyang, cukup setahun sekali hang jaga puasa. Ini kan? Selepas ni masuk apa dia? Wa iqamis salah wa ita'iz zakah. Tunaikan zakat. Kalau esok hang kerja, hang dah kerja bagus, hang dah harta, cukup haul, cukup nisab, bayar zakat. Apa dia? Wa hajjil bait, tunaikan haji. Ini istata'ta dalam hadis sebelum ni, kalau kamu berkemampuan. Dan yang kelima, wa shaumi Ramadan, puasa bulan Ramadan. Hak ni paling-paling kurang lah. Kalau hang tak mau jaga sembahyang tahajud, kalau hang tak boleh sembahyang duha, hang tak boleh buat sembahyang witir, qabliyah, ba'diyah apa, paling kurang 5 waktu ni hang jangan tinggal.
puasa setahun sekali, bulan Ramadan sebulan jangan tinggal. Kalau hang wajib bayar zakat, hang jangan tinggal. Kalau hang layak pergi haji dan juga umrah. Dalam mazhab kita Syafi'i, haji dan umrah dua-dua ni wajib. Bukan haji wajib, umrah sunat. Haji wajib, umrah pun wajib. Jadi kalau dia yang tak dapat pergi haji lagi, apa dia? Kita pergi umrah dulu kan. Tunaikan hak mana yang berkemampuan. Sebab apa? Haji ni mungkin kita punya nak kena tunggu kuota, nak kena tunggu giliran. Kadang-kadang kita pergi daftar, dia bagi umur hidup mati dah kan. Ni tarikh aku rasa kan. Kadang-kadang dia bagi ikut turn lah kan. Memanglah walaupun kadang-kadang taklah sampai sana kan. Tapi kadang-kadang lama, lambat. Umrah boleh pergi kan. Umrah dalam 10,000 boleh pergi dah. So kita prepare benda tu, ada lebihan rezeki Allah bagi. Itu pun kalau berkemampuan. Tak mampu, Allah tak wajibkan, hang tak payah gaduh kan. Tapi yang ni, hal lain ni, apa dia? Sembahyang, Allah tak kira mampu ke tak mampu, hang kena buat. Dia tak ada kelonggaran punya dalam tu. Sembahyang ni tak ada kelonggaran. Selagi hang berakal, sihat, sempurna, kena sembahyang. Tak ada istilah boleh qada, boleh ganti nanti, tak ada. Dia beza dengan puasa. Kalau puasa, kita tak mampu hari tu, sakit, maka boleh buka puasa tak? Boleh kan? Contoh hari tu dia gastrik, angin, pedih sangat perut, boleh buka puasa tak? Boleh. Tapi kadang-kadang takut bulan puasa ni dia mai tiba-tiba gastrik bulan puasa. Dia gas tu sikit je, trik tu yang banyak kan. Dia main bulan puasa aja dia. Bersibah ni, aku gastrik. Sebelum ni elok je. Bulan puasa dia main. Dia kan. Jadi kalau bulan puasa ni Allah kata kalau tak mampu boleh berbuka, tapi nanti ganti. Kalau sembahyang dah, boleh tak lagi tak sembahyang, nanti sembahyang tak boleh. Tetap kena sembahyang juga. Dalam menerak tu tak boleh buat apa. Sembahyang guna mata je, isyarat. Allahu Akbar, Allah, dalam hati saja pun boleh. Tapi wajib kena sembahyang. Jadi wallahu taala alam. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis pada malam ni hadis Bukhari Muslim. Maksudnya hadis ini status dia muttafaqun alaih. Hadis dia sahih yang paling tingginya. Muttafaqun alaih ni bila Imam Bukhari dan Imam Muslim kedua-duanya meriwayatkan hadis yang sama, maka hadis ni dia punya darjat yang tinggi. Dalam silsilah hadis ni, dalam hadis kan, dia ada hadis sahih tinggi. Atas lagi bila tu hadis mutawatir dia panggil. Bawah tu hadis sahih, bawah tu hadis hasan, bawah tu hadis dhaif, bawah tu hadis maudhu, hadis munkar. Tu hadis yang tertolak lah. Jadi hadis malam ni rawahul Bukhari wa Muslim. Jadi mudah-mudahan sedikit perkongsian pada malam ni. Jadi khulasah yang kita boleh simpulkan daripada pada malam ni, Nabi SAW memesankan kepada kita melalui apa yang didengar oleh Abdullah bin Umar Al-Khattab. Kata Nabi SAW, Islam itu terbina atas 5 rukun ini. Jadi maksudnya kalau kita nak jadi Islam yang sempurna, paling kurang, walaupun bukan ini saja, Islam tu banyak lagi kan, kena meninggalkan macam-macam benda lagi. Tapi hak ni yang asas. Maksudnya hak ni kalau tinggal tu, dia punya dosa dia tu dianggap dosa besar. Meninggalkan sembahyang termasuk dosa besar. Meninggalkan puasa dosa besar. Meninggalkan bayar zakat dosa besar. Meninggalkan haji ketika dah berkemampuan, dah dipanggil, kita duit pun ada, tapi kita dah fikir apa, baik aku buat rumah lagi bagus, kan? Maka berdosa kita. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi taufik dan hidayah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi kepada kita istiqamah dan kekuatan untuk kita amal dan sampaikan kepada mereka yang tidak ada dalam majlis kita pada malam ini. Yang baik daripada Allah, yang buruk itu silap saya, mohon ampun pada Allah. Mohon maaf pada tuan-tuan. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah. Subhanallahumma bihamdihi, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun.
Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.